Tes, tes, tes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah pertemukan kita di dalam FB Live ini. Moga-moga yang mendengar, yang melihat perbualan ini ataupun perkongsian ini, moga-moga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, yang keduanya, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengajar kita banyak perkara dalam tentang Islam ini, sehingga kita dapat Islam ini dan iman kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, sahabat-sahabat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian di dalam Facebook. Jadi yang keempat, saya mohon maaf kerana di perkongsian ini terhenti dalam masa hampir seminggu lebih kerana ada urusan yang tidak dapat dihindari, maka terpaksa berhenti kejap live ini di bawah tajuk perkongsian berkenaan dengan selawat nariyah. Jadi hari ini alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk kita bersama-sama untuk kita berkongsi berkenaan dengan sambungan daripada selawat nariyah ini. Maka kita nak bincangkan tentang apa lagi dalil-dalil yang membolehkan kita membaca selawat nariyah ini. Jadi sebelum kita teruskan lagi, marilah kita sama-sama membaca selawat nariyah ini. Bagi yang dah hafal, jom kita baca sama-sama. Bagi yang belum menghafal ataupun belum pernah mendengar selawat ini, maka marilah kita sama-sama membacanya walaupun perlahan, tetapi moga-moga dengan kita membaca ini, moga-moga Allah memberkati kehidupan kita, Allah menguruskan kehidupan kita dengan baik, Allah memberikan peluang kita untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah menghindarkan diri kita daripada terkena sihir dan semua, dan durjana daripada manusia, dan Allah menjaga iman dan Islam kita sehingga kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Yang terakhir ni kita baca dalam rentak lagu Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah, kita dah membaca selawat Nariyah ini. Moga-moga Allah membantu kita dalam pelbagai keadaan. Tambah-tambah lagi, kita sekarang ini semua yang ada di dalam rumah tu, anak beranak kita, semua berkumpul. Kadang-kadang menyebabkan kita hilang sabar, termasuk yang cakap ni dengan kerenah anak kita. Kadang-kadang kita rungsin. Jadi insya-Allah dengan saya nak suruh yang mendengar dan melihat video ini saja membaca, tetapi termasuk yang cakap ini, moga-moga kita sama-sama dapat amalkan selawat ini. Dan Alhamdulillah kita dah amalkan selawat ini tak ada lama baru lagi, tetapi Alhamdulillah kita terasa banyak bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak kongsikan, kita masih berada di kalimah yang kedua, kalimah yang kedua dalam selawat Nariyah, iaitu permohonan kita yang kedua dalam selawat Nariyah, iaitu berbunyi macam mana? Watan fariju bihil kurab, watan fariju bihil kurab. Dan kita nak baca dalil yang terakhir yang membolehkan kita membaca selawat Nariyah ini pada kalimah ataupun permohonan kita yang kedua, iaitu watan fariju bihil kurab, yang bermaksud segala kesusahan dapat tersingkap disebabkan kehadiran Nabi SAW di dunia ini. Maka saya nak baca satu kisah ataupun satu kisah yang terjadi kepada ulama ahli hadis, yang mana telah dituliskan, qala al-muallifu rahimahullah taala, telah dituliskan di dalam satu kitab, iaitu Dalil dan dalam buku ini, guru kami mengumpulkan 5 jenis selawat, iaitu selawat Nariyah, selawat munjiat, Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat ila akhir, selawat Fatih, lepas tu selawat tibbil qulubi wa dawaiha itu, dan istighatsah. Jadi kita nak bincang hanya selawat Nariyah. Maka ditulis kitab ini oleh guru kami Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli daripada Indonesia, dan saya sempat mendengar titipan tentang perbahasan yang mana dibolehkan untuk kita membaca selawat Nariyah ini untuk sahabat-sahabat yang berada di Johor ataupun memang
berasal daripada Johor. Saya kagum dengan negeri Johor kerana mereka telah mengamalkan selawat nariyah ini di dalam sekolah-sekolah. Alhamdulillah, bila antara yang telah diceritakan oleh guru kami, bahawa apabila satu sekolah tu, semasa saya duduk di Johor, satu sekolah ini tiap-tiap hujung minggu ataupun hari Khamis, selain daripada mereka membaca membaca surah Yasin, tetapi mereka mengamalkan selawat nariyah ini, Allah takdirkan sekolah itu pencapaian yang terbaik dalam negeri Johor dalam peperiksaan UPSR pada ketika itu, dan Allah mengekalkan kecermelangan itu kerana kita boleh tengok sebabnya adalah mereka, kata guru kami, mereka mengamalkan selawat nariyah. Allah akan bantu, Allah akan bantu. Sebab apa? Kita membawa murid-murid kita ini sentiasa untuk berselawat kepada Nabi SAW, dengan keberkatan daripada Nabi SAW itu, dengan kita membaca selawat, maka Allah akan bantu budak-budak ni cepat ingat. Kata ulama, nak cepat ingat, tak nak bagi hilang, banyakkan selawat. Kita amalkan selawat. Maka kita masih berada pada permohonan kita yang kedua, iaitu watan faridu bihil kurab. Segala kesusahan dapat tersingkap disebabkan kehadiran Nabi SAW. Maka kisah ini, iaitu pertolongan Rasulullah SAW dalam melepaskan kesusahan, tidak hanya terjadi pada masa hidup baginda. Kan kita dah bacakan hadis-hadis sebelum ini yang mana peristiwa-peristiwa Nabi doakan sahabat, Nabi sembuhkan sahabat Nabi yang buta, Nabi sembuhkan anak sahabat-sahabat Nabi yang gagap, yang bisu, yang tak boleh berkata, Nabi sembuhkan bayi-bayi yang memang tak boleh bercakap sampai ke besar. Tiba-tiba bila Nabi tanya man ana, siapa aku, orang bayi yang besar itu, budak yang besar itu boleh cakap anta Rasulullah, kamu adalah Rasulullah. Banyak cerita yang kita telah bahaskan. Maka itu waktu Nabi hidup. Jadi orang tak boleh menyangkal. Ketika waktu Nabi hidup, orang tak boleh sangkal, oh ini syirik, dia ni sahabat Nabi pergi jumpa kepada Nabi SAW, minta Nabi doakan, syirik. Itu orang tak boleh sangkal. Yang jadi masalah pada zaman ini adalah benda itu terjadi selepas kewafatan Rasulullah. Mana mungkin kita boleh minta kepada Nabi, sedangkan yang beri itu adalah Allah Ta'ala. Itu orang yang tidak faham kepada hadis-hadis Nabi SAW. Saya pun tak mahir, tetapi kita berkongsi apa yang telah kita pelajari daripada guru-guru kita. Maka dengan selawat nariyah ini, Allah Subhanahu Wa Taala melalui keberkatan baginda Nabi bukan terjadi kepada ketika waktu Nabi masih, tetapi ia juga boleh berlaku selepas kewafatan baginda Nabi SAW, yang mana di sini guru kami menulis pertolongan Rasulullah SAW dalam melepaskan kesusahan tidak hanya terjadi kepada ketika masa Rasulullah masih hidup. Setelah wafat, Rasulullah SAW menjadi penyebab ramai orang daripada kesusahan seperti yang dialami oleh para ulama ahli hadis yang berikut ini, yang kita akan ceritakan ini. Kata guru kami Syekh Omar Kalam, beliau mengatakan bahawa dan menukilkan daripada hadis Nabi SAW bahawa para nabi dan para rasul ini masih hidup tetapi di alam barzakh. Jadi mustahil kita nak katakan Nabi tak boleh tolong kita, sebab Nabi sayangkan umatnya, sehingga Allah memberikan izin kepada para Nabi dan Rasul untuk hidup di alam barzakh. Dan cerita ini juga terjadi kepada kebanyakan para ulama yang bertakwa sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika diceritakan secara pendek di kesimpulan ini, ketika seorang ulama ni yang sangat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau memenuhi hidupnya dengan banyak selawat, suatu ketika beliau wafat, beliau meninggal dunia, dan tukang kubur ni masukkanlah jenazah seorang ulama ni ke dalam kubur. Ketika hendak menutup kuburnya dengan papan, kan biasa kalau kita uruskan jenazah, nak kebumikan jenazah, kita akan lapik dengan papan, baru kita timbuskan dengan tanah.
tutup dengan papan itu, lalu satu batu jatuh ke dalam liang lahat. Maka tukang kubur tu kembali turun ke dalam kubur untuk ambil batu yang terjatuh tersebut. Maka apabila dia tunduk, dia nak ambil batu, dia terlihat ulama ini sedang solat di dalam kuburnya. Maknanya bila setelah itu ditanya apa amalan ulama ini, maka sepanjang hidupnya dia berdoa. Dia tidak pernah tinggal selama 40 tahun melakukan qiyamul lail, dan wajib mesti dia buat lah. Orang yang takwa mesti buat, wajib dia buat, dan dia tambah dengan qiyamul lail selama 40 tahun. Dan di dalam qiyamul lail dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tolong jadikan hidupanku baik, dan jadikan kematian aku ni seperti mana aku hidup di dunia. Apakah amalan yang aku buat dulu di dunia, maka kau berikan keizinan aku untuk aku sambung lagi di dalam alam kubur. Maka dia ni, ulama ini, dia melakukan qiyamul lail, tak pernah tinggal selama 40 tahun. Maka doa dia Allah terima. Bila mana tukang kubur nak ambil batu yang terjatuh di dalam liang lahat tu, tukang kubur itu melihat dia sedang solat. Kenapa? Sebab dia berdoa, ya Allah, tolong izinkan aku untuk menunaikan solat ketika di dalam kubur. Maknanya para salihin, para auliaullah dengan para rasul dan para nabi, mereka ini Allah izinkan untuk hidup di dalam alam kubur. Subhanallah. Ini bergantung kepada amalan kita. Amalan yang baik yang kita lakukan di dunia ini akan menjadi benteng pertahanan kita di dalam alam kubur. Kata ulama, barang siapa yang terselamat di alam kuburnya, selamat di akhirat, kata ulama. Maka kita nak cerita tentang ahli hadis yang ditulis oleh guru kami ini. Saya terus membaca maksudnya. Al-Imam Abu Bakar bin Al-Muqaddas berkata, saya berada di Madinah bersama At-Tabarani, bersama dengan seorang ulama hadis juga, Imam Tabarani, dan Abu Asyikh. Dalam keadaan prihatin, dua orang ulama yang besar ini, dia pergi ke Madinah dalam keadaan yang sangat lapar. Dua orang ulama ni, iaitu Imam Tabarani dengan Imam Abu Syekh. Banyak Imam Tabarani meriwayatkan hadis Nabi SAW dan Imam Abu Syekh ni. Kami dalam keadaan prihatin dan sangat lapar. Prihatin ni maknanya kami sangat perlukan bantuan dan kami sangat lapar. Selama 1 hari 1 malam kami belum makan. Kata Imam Abu Setelah waktu Isyak, bila timbul waktu Isyak, masuk waktu Isyak, tiba ke Rasulullah SAW. Ulama ini bila dah habis solat Isyak, bila tiba waktu Isyak, time nak doa, dia pergi ke makam sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata kepada Rasulullah, kepada makam Rasulullah itu, dia bertawasul. Ini bukti bahawa para ulama kita bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia berkata, dia duduk depan makam Rasulullah dan dia berdoa kepada Allah Taala melalui keberkatan Rasulullah. Dia kata apa? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kami lapar. Kami lapar. Jadi golongan yang tidak menerima tawasul di sisi yang dilakukan oleh ahli sunnah wal jamaah ini, mereka akan mengatakan ini adalah syirik. Mereka akan katakan ini adalah syirik. Kerana apa? Dalam doa ni, dalam permohonan ulama ini, dia kata apa? Ya Rasulullah, kami lapar. Dia tak sebut pun ya Allah, kami lapar. Dia sebut nama Rasulullah. Jadi orang yang tidak faham keadaan ini, dia tak faham makna tawasul itu, maka dia akan terus kata golongan ni syirik. Ahli sunnah wal jamaah ni banyak syirik. Duduk dekat makam berdoa, duduk kat kubur berdoa. Hari raya je semua pakat-pakat pergi kubur berdoa. Maka mereka akan menuduh ahli sunnah wal jamaah ini, ahli sunnah wal jamaah ini syirik, melakukan syirik. Seperti mana orang kafir, dia pergi sembah kubur nak dapat nombor ekor, dia kata macam tu. Maka itu tidak benar. Itu tidak benar. Ini bila mana dia lapar, dua orang ulama
mereka ini lapar sehari semalam, mereka tidak makan. Lalu selepas Isyak, salah seorang daripada ulama ini dia pergi kepada makam Rasulullah dan dia berkata kepada, dia berdiri depan makam dan dia mengucapkan apa? Ya Rasulullah, kami lapar. Dan saya segera, ahli hadis ni, ulama hadis ni, dia pulang. Lalu Abu Qasim At-Tabarani berkata, tunggu rezeki ataupun kematian. Bila mana kawan kepada Imam At-Tabarani ni balik, maknanya Imam Abu Bakar ini dia pergi kepada makam Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kami lapar. Selepas solat waktu Isyak, maka dia kembali balik ke tempat duduknya bersama Imam Tabarani. Apa kata Imam Tabrani kepada Imam Abu Bakar ini? Wahai Abu Bakar, duduklah kita sama-sama kat sini. Sama ada kejap lagi ada makanan ataupun kita hanya tunggu kematian. Kenapa dia sebut macam ni? Sebab sehari semalam tak makan. Jadi kita duduk kat sini, tunggulah. Kalau ada orang bagi makan, kita makan. Kalau tak ada, matilah kita kat sini. Itu maksud dia. Maka Abu Bakar, Imam Abu Bakar duduklah. Imam Abu Bakar ni berkata kepada berkata kepada sahabatnya, lalu aku dan Abu Bakar, kawan dia tadi, lalu aku dan Abu Syekh tidur. Sedangkan Tabarani, dia orang ada 3 orang. Sedangkan At-Tabarani duduk sambil melihat sesuatu. Mereka ni 3 orang duduk sehari semalam tidak makan. Daripada duduk dan tertidur. Lalu yang terjaga itu adalah Imam At-Tabarani. Duduk sambil melihat sesuatu. Macam ada perkara aneh yang akan berlaku. Tiba-tiba Alawi, iaitu keturunan Nabi SAW. Keturunan Nabi ni kita jangan cerca, kita jangan hina mereka. Kalau mereka ini orang yang soleh, mereka ini sering dicaci seperti mana Rasulullah kena. Kerana inilah lumrah kehidupan Ahlul Bait. Mereka ini tidak disukai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang mereka buat kepada musuh Allah Ta'ala, selagi mana mereka ini dididik oleh keturunan Rasulullah SAW dengan sifat sabar mereka, walaupun mereka ini diancam. Subhanallah. Rasulullah SAW ini kebanyakannya masih berada di negara Yaman, dan di Indonesia dan di Malaysia pun ada. Jadi kita jangan keji mereka kerana keturunan Rasulullah ini adalah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keturunan yang baik-baik. Jadi salah satu daripada keturunan Nabi SAW adalah keturunan Ba'alawi, yang keturunan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan datanglah keturunan seorang lelaki ini ketika Imam Tabarani ni dia duduk, yang 2 orang lagi kawan dia ni tidur, dia duduk, dia lihat ada seorang lelaki daripada keturunan Rasulullah datang kepada mereka dan mengetuk pintu. Lalu kami membuka pintu untuknya. Maka Imam Tabarani buka pintu, tengok ada seorang lelaki. Ternyata dia bersama 2 orang hambanya. Ternyata ketika dia buka pintu, dia lihat lelaki ini bersama 2 orang hamba dia. Yang masing-masing membawa keranjang ni bahasa Indonesia, penuh dengan makanan. Subhanallah. Mereka tak pernah sahabat ulama-ulama ini, kalau tuan-tuan tengok kehidupan mereka, tidak pernah pun mereka, walaupun mereka ni bukan kerja kerajaan, walaupun mereka ini bukan makan gaji, tetapi mereka ini tidak pernah duduk di kaki lima minta sedekah kepada siapa-siapa. Sedangkan mereka lagi mewah, ada kenderaan yang siap Allah beri keberkatan pada tapak mahat mereka. Subhanallah. Kita yang makan gaji ni, kita yang makan gaji hari ini cukup.
Kerana apa? Beza kita dengan mereka ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sungguh taqarrub Allah. Mereka ini sangat bermujahadah dalam mencari ilmu. Mereka sangat meneliti apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam bab rezeki pun mereka bertawakal kepada Allah Taala. Dan percayalah wahai ibu-ibu dan ayah-ayah, hari ini jangan takut hantar anak untuk belajar kepada agama, kerana agama ini tidak pernah kita dengar hari ini. Sampai ke hari ini kita tidak pernah mendengar lagi satu berita dalam televisyen ke, dalam radio ke, dalam mana-mana surat khabar ke, kita tidak pernah melihat bahawa orang yang belajar agama tetapi kebulur makan, tetapi orang yang terjerat kepada maksiat, orang yang pentas, orang yang kononnya kaya, tetapi mereka bila Allah uji, mereka merintih kepada orang lain untuk mendapat manfaat daripada orang lain. Subhanallah, ulama-ulama kita tak pernah duduk kaki lima minta makanan kepada siapa-siapa. Sedangkan mereka hanya duduk di rumah, mereka melekatkan diri dengan masjid, mereka mengajar, siap buat mahat lagi. Allah, mereka makan cukup, anak ramai, dan Allah memberi kesenangan kepada anak-anak murid mereka. Tak pernah lagi kalau ada seorang ulama, dia buka mahat, dia buka pondok, tiba-tiba datang ataupun wartawan datang, pondok ini telah menyekat makanan anak-anak ataupun pelajar-pelajar. Tak pernah lagi. Subhanallah, ini ulama ni dia hanya bertawassul, berdoa kepada Allah Taala. Ya Rasulullah, dia pergi ke makam Rasulullah, dia kata apa? Ya Rasulullah, kami lapar. Tiba-tiba tiga orang daripada sahabat ini, dua orang tidur dan salah seorang masih terjaga, melihat ada seorang yang datang mengetuk pintu, lalu mereka membuka pintu rumah tersebut. Maka ternyata di hadapan, ketika mereka dah buka pintu tu, mereka lihat ada seorang lelaki daripada keturunan Rasulullah, dan membawa dua orang khadam, dua orang pembantu, yang mana setiap daripada mereka yang datang itu penuh berbakul-bakul dengan makanan. Subhanallah, hanya merintih Rasulullah. Lalu kami duduk makan bersama. Lalu lelaki yang daripada Rasulullah, daripada keturunan Rasulullah, dia bercakap kepada tiga orang sahabat ni, Imam Tabrani, Abu Syekh dengan Imam Abu Bakar. Lalu lelaki yang keturunan Rasulullah ni bila dah beri makanan, dia cakap kepada mereka ini, hai kaum, wahai manusia lah, hai kamu semua, apakah kalian mengadu kepada Rasulullah? Subhanallah, macam mana keturunan lelaki yang datang ketuk pintu bawa makanan bersama khadamnya, dia tahu bahawa tiga orang sahabat ini duduk di depan makam Rasulullah dan mengadu, ya Rasulullah, kami lapar. Bagaimana? Tengok sampai habis cerita ini. Hai kaum, apakah kalian mengadu kepada Rasulullah? Kalian mengadu kepada Rasulullah? Tiba-tiba lelaki yang bawa makanan bersama hamba ni, yang bagi makanan kepada Imam Tabrani ini, tahu bagaimana mereka ini mengadu kepada Rasulullah. Maka dia kata apa? Maka dijawab oleh tiga orang sahabat ni yang tadi yang kelaparan, ya, memang kami Rasulullah pada keturunan Nabi yang membawa makanan ini. Dia kata apa? Aku bermimpi dengan Rasulullah dan Rasulullah menyuruhku membawa makanan untuk kalian. Subhanallah. Ini adalah berkat kita bertawassul kepada Nabi SAW. Macam mana kita nak bertawassul kepada Nabi SAW? Antara doa yang kita ajar, yang diajar oleh ulama, cukup sekadar kita tak faham bahasa Arab, kita bacalah dalam bahasa Melayu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah dengan kami bertawassul kepada
kami bertawasul berkat yang ada pada Rasulullah ya Allah, dan kami mohon kepada Engkau ya Allah, kabulkanlah hajat kami. Bukan kita doa kita kata ya Allah, ya Rasulullah tolong kabulkan hajat kami. Tidak. Kita baca ya Allah dengan berkat Nabi SAW, Engkau saja yang layak perkenankan doa kami, maka perkenankanlah doa kami ya Allah. Itu cara tawasul. Bukan kita pergi cucuk colok dekat makam Nabi, kita pergi sembah Nabi. Tidak. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui kisah ini, bagaimanakah seorang lelaki daripada keturunan Rasulullah boleh mengetahui ada di sisi Madinah itu, ada di satu kawasan di dalam perkampungan Nabi SAW ini, 3 orang ahli hadis yang yang sehari semalam tidak makan dalam keadaan laparan. Mereka tahu kerana mereka ini mengadu kepada Rasulullah, dan lelaki daripada keturunan Rasulullah ini dia lah mimpi Rasulullah. Dalam tidurku Rasulullah datang dan Rasulullah telah menyuruh aku untuk ini kepada engkau. Subhanallah, ini banyak yang terjadi kepada para ulama. Ini sangat banyak terjadi kepada para ulama. Dan tuan-tuan, banyakkan selawat. Saya cakap suruh tuan-tuan banyak selawat, tetapi kadang-kadang kita pun rasa lalai. Sekurang-kurangnya tuan-tuan buat dalam sehari 20 kali pun jadi. Contoh paling senang yang pernah kita rasa Allah mudahkan urusan kita bila cari parking. Kita nampak benda ni remeh. Kita nampak ni benda ni sangat simple. Tetapi cuba tuan-tuan fikir. Tuan-tuan nak pergi ke satu tempat tu banyak orang, tiba-tiba parking pun padat, parking pun penuh. Apa perkataan yang tuan-tuan akan cakap ketika tak jumpa parking? Kadang-kadang yang yang kurang imannya dia akan mencarut macam-macam. Ya Allah, celaka, subhanallah. Kalau yang beriman sikit ni, dia sabar kejap lagi ada. Tetapi cuba tuan-tuan amalkan selawat walaupun pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasti Allah akan bantu. Bantu dengan cara apa? Tiba-tiba tuan-tuan cari bagi elok je orang keluar kereta. Boleh masuk parking. Itu paling simple. Dan kebanyakan kata guru kami ni amalkan selawat, dan selain daripada selawat, mereka ini guru kami, seorang guru kami ni dia Allah takdirkan untuk dapat sakit stroke, angin ahmar, stroke. Lalu dia teringat satu kisah seorang ulama ini bila dia sakit stroke kaki, ulama ini Allah bagi kekuatan tangannya untuk menulis qasidah burdah yang dikarang oleh Imam Busiri. Qasidah burdah, lalu qasidah burdah itu ditulis, dan Rasulullah ketika dia baca qasidah itu, malamnya bila dia tidur, Imam Busiri ini tidur, dia didatangi oleh Rasulullah SAW, dan pada esok harinya bila dia bangun daripada tidur, dia dapati dia boleh berjalan. Subhanallah. Allah baca qasidah dengan memuji Rasulullah, baca qasidah saja, menyebabkan Rasulullah kagum dengan ulama ini. Rasulullah datang dalam mimpi, Rasulullah sembuhkan dengan izin Allah Subhanahu taala, maka ulama ini boleh berjalan jauh. Dan guru kami juga bila dia teringat ketika dia sakit stroke, bila dia teringat kisah itu, cerita ini diceritakan oleh guru kami, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, ketika dia diuji oleh Allah dengan sakit stroke, maka dia teringat kisah Imam Busiri ini juga dilanda oleh Allah dengan sakit stroke, maka dia baca burdah, qasidah burdah yang Amin Tazakkuri Jiranin, yang dikarang oleh Imam Busiri ini. Maka dia suruh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dia suruh anak murid ni untuk membaca, maka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu taala selepas kejadian bacaan itu tiap-tiap hari baca, maka Allah takdirkan sehingga hari ini tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube tulis Syekh
Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari. Sehingga hari ini Allah beri kekuatan kesihatan kepada guru kami. Dengan apa? Memuji Rasulullah. Memuji Rasulullah ini adalah satu galakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para rasul, para malaikat sentiasa berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai orang beriman, ini daripada Allah SWT. Hai orang yang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi SAW. Ini adalah satu galakan dan suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, perkara yang bid'ah, hari ini kan orang bincang pasal bid'ah hasanah semua. Tidak ada perkara yang bid'ah dalam menyampaikan, dalam melafazkan selawat kepada baginda Nabi SAW. Kalau kita rasa tak nak buat perkara itu, mana katanya Nabi tak pernah buat selawat, Nabi nak selawat ke apa? Pada dirinya, apa nak selawat? Kita ni yang tak tahu macam mana keadaan kita di akhirat nanti, perlu banyak selawat selain menambah, selain daripada dengan istiqamah kita melakukan perkara wajib. Kita tambah dengan perkara sunat ini adalah dengan banyak berselawat kepada Nabi SAW. Janji Rasulullah dan janji Allah, bila Allah sebut pasti dan Nabi sebut pasti akan dapat kepada seorang manusia itu, pasti Allah dan pasti Rasulullah itu adalah janji yang benar. Pernah Allah memungkiri dan tidak pernah Rasulullah memungkiri janji baginda kepada umatnya. Subhanallah. Percayalah wahai sahabat-sahabat sekalian, bahawa banyakkan selawat ini pastinya kita akan diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu taala. Banyak selawat ini Allah akan keluarkan kita daripada azab api neraka. Banyak selawat ini kita akan duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam minum bersama Nabi dalam haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara telaga-telaga Nabi, telaga para nabi yang besar adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang banyak selawat ini bukanlah kita sendiri yang cedok air daripada telaga Nabi, tetapi kita ini duyufur Rasulullah. Kita ini akan jadi tetamu yang hebat kepada. Kerana apa saya kata begitu? Kerana di telaga nanti bukanlah kita yang cedok sendiri air itu, tetapi kita ini dihidangkan oleh Rasulullah yang merupakan sahibul Al-Quran, sahibul Jannah. Itu yang akan menghidangkan kepada kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya pesan kepada diri saya dan sahabat-sahabat sekalian yang melihat video ini, sebar-sebarkanlah supaya kita dapat amalkan selawat. Kita amalkan selawat dalam hidup kita. Cukuplah sekadar kita buat sehari 20, 10 pagi dan 10 petang. Moga-moga Allah memberikan keberkatan kepada kita. Allah membantu menyelesaikan masalah urusan di dunia ini, dan Allah membantu kita nanti dengan keberkatan Nabi SAW untuk kita selamat di dunia dan di akhirat dan di dalam kubur. Jadi mohon maaf sebelum ini tak dapat sambung video ini, dan insya-Allah ada masa saya akan cuba habiskan tentang dalil-dalil dibolehkan kita membaca selawat. Subhanallah, ini perkara yang azim, perkara yang sangat besar, yang sangat selawat ini adalah perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, mohon maaf kalau mengambil masa tuan-tuan di waktu petang ini. Jadi janganlah risau kalau kita rasa susah di dalam rumah ketika ini. Banyakkan selawat. Itu doa yang paling mudah untuk kita lafazkan. Jadi setakat itu saja perkongsian yang dapat saya berikan. InsyaAllah kita jumpa di lain waktu.
Jadi kita akhiri dengan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini Engkau masih panjangkan lagi umur kami ya Allah. Tanda Engkau memberi peluang kepada kami untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Tanda Engkau beri peluang kami untuk kami berbakti kepada kedua ibu ayah kami ya Allah yang masih hidup ya Allah. Ya Allah, tanda Engkau menyedarkan kami bahawa Engkau Allah yang Maha Kuasa mendatangkan sesuatu bala bencana dan memberi kebaikan kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Pada hari ini Engkau uji kami dengan satu makhluk halus, makhluk yang tidak dapat dilihat oleh kami ya Allah, iaitu virus corona ini ya Allah. Kami redha dengan kedatangan virus ini ya Allah. Akan tetapi dengan asbab kedatangan virus ini juga kami memohon kepadamu ya Allah, jauhkan diri kami, jauhkan ahli keluarga kami, jauhkan dari sanak saudara kami ya Allah daripada terkena virus ini ya Allah. Ya Allah, sihatkan tubuh kami, sihatkan waris-waris kami yang sedang ya Allah, sihatkan segala adik-adik kami ya Allah. Ya Allah, kami beriman dengan perkara-perkara ghaib ya Allah, dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang ya Allah. Ya Allah, kami beriman denganmu ya Allah. Ya Allah, tetapkan iman kami sehingga akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin mengikut Rasulullah SAW masuk ke dalam Jannah Darussalam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami umat yang terbaik ya Allah. Ya Allah, perkenalkan kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkat kami membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.